Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, rancangan keuangan Islam anda. Penutupan penuh sektor sosial dan juga ekonomi menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 atau Total Lockdown bermula 1 Jun lepas mula meresahkan rakyat. Terjejas pendapatan, tidak dapat beroperasi sepenuhnya antara keluhan yang disuarakan dalam tempoh total lockdown ini. Ditambah dengan beban hutang yang perlu ditanggung, masyarakat semakin panik dalam memikirkan solusi untuk meneruskan kehidupan. Namun dengan adanya moratorium atau penangguhan bayaran terhadap pinjaman, sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat menarik nafas lega buat seketika. Persoalannya di sini, adakah moratorium bersasar ini wajar dilaksanakan sedangkan selain daripada golongan B40, golongan M40 dan T20 juga dikatakan agak terdesak untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, wujud dakwaan yang mengatakan pihak bank menjana pendapatan melalui moratorium yang dijalankan benar mengecewakan kita kerana ia bercanggah dengan konsep ihsan, saling bantu-membantu yang membina keuangan Islam. Dan bagi merungkai segala persoalan yang timbul, kita jemput ke Tijarah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad lintas langsung melalui Skype. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata berdasarkan maklum balas diterimanya, ramai golongan M40 termasuk usahawan dan profesional dikatakan semakin tertekan serta terdesak untuk mendapatkan bantuan. Dan Doktor, melihat kepada keadaan ekonomi sekarang ni, adakah moratorium bersasar atau automatik lebih relevan dilaksanakan dalam membantu masyarakat serta menstabilkan ekonomi negara ketika ini, Doktor? Okey, bagi saya lah, pendirian saya berkenaan dengan moratorium, berkenaan apa jua bentuk bantuan, sebaiknya ia perlu bersifat bersasar. Maksudnya tertumpu kepada mereka yang benar-benar terjejas, benar-benar memerlukan. So dalam konteks pemberian moratorium ataupun dengan bahasa mudahnya penangguhan pembayaran hutang lah. So penangguhan ni merupakan suatu bentuk orang kata itu tindakan untuk memberi waktu kepada mereka yang terjejas supaya dengan waktu tersebut mereka bolehlah memikirkan apakah langkah terbaik untuk memperbaiki kedudukan mereka. Jadi berbincang tentang soal waktu, berbincang tentang kesempatan, sudah tentu ia seharusnya berkisar berkenaan dengan mereka yang terjejas. Jadi dalam konteks pemberian moratorium, sebaiknya ia diberikan kepada mereka yang terjejas dan mereka boleh memanfaatkan moratorium ini supaya mereka boleh orang kata itu menggunakan wang yang sepatutnya dibayar, tetapi wang tersebut boleh digunakan untuk perkara yang berbezalah. Contoh untuk memulakan perniagaan ke ataupun mencari jalan keluar ataupun modal bagi memperbaiki kedudukan kewangan masing-masing. Jadi pendirian saya sebaiknya ianya bersifat bersasar supaya kita tak mahu membazirlah. Itu yang paling secara mudah yang saya boleh terangkan. Doktor, menurut aspek keuangan Islam pula kan, bagaimana konsep menangguhkan hutang ini bagi pemberi dan juga peminjam? Okey, dari sudut hukum syariah, saya rasa mereka yang pakar seharusnya boleh orang kata tu membincangkan perkara dengan lebih terperinci lah. Tapi kami di Bank Islam ini bukan perkara yang salah dan telah kami praktikkan seiring dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak bank negara. Maksudnya arahan daripada pihak bank negara, dan kita teruskan mengikut perincian lunas-lunas syariah yang dibenarkan. Jadi saya kira sebagai orang kata tu institusi perbankan Islam, apa-apa jua bentuk langkah, apa-apa jua bentuk kontrak, ianya seharus perlu mematuhi konsep-konsep syariah. Jadi kerangka moratorium ni dilihat sebagai suatu bentuk bantuan, sebagai suatu bentuk tindakan, satu dasar yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu.
Jadi dalam hal ini pihak Bank Islam turut serta dalam usaha ini, dan kalau kita lihat PKP 1.0 yang lalu memang pada ketika itu ia dijalankan secara automatik, tetapi selepas pada PKP 1.0 Bank Islam antara merupakan bank yang terawal mengumumkan penangguhan ataupun extension berkenaan dengan moratorium. Jadi saya kira pihak Bank Islam memang sentiasa caknalah tentang lunas-lunas undang-undang syariah yang boleh kami beroperasi seadanya. Doktor, kalau kita lihat kan permintaan untuk pihak bank ni melaksanakan moratorium pinjaman telah pun meningkat berikutan PKP yang dijalankan ketika ini kan. Namun ada sebahagian pihak pula yang mendakwa wujud sebahagian bank yang mungkin menjana pendapatan melalui moratorium yang dijalankan. Apa pandangan doktor mengenai dakwaan ini? Okey, moratorium secara hakikinya merupakan suatu bentuk penangguhan. Jadi di pihak bank pula kami terkesan dari sudut pengutipan hasil lah. Dan bila berlaku penangguhan, hasil terpaksa ditangguhkan di pihak bank. Jadi itu merupakan satu kerugian di pihak bank. Di situ pihak bank akan mengalami kerugian apa yang dikatakan sebagai modification loss lah. Maksudnya dari segi sudut perakaunan lah. Tapi kerugian tu bersifat sementara kerana apabila moratorium tu telah tamat dan pembayaran diteruskan seperti biasa, kerugian tu akan dapat ditebus kembalilah seterusnya. Secara umumnya ialah dari segi moratorium ni, saya tak fikir bank sebenarnya membuat duit, maksudnya membuat pendapatan hasil daripada, malah ia maksudnya terkena ataupun terjejas akibat daripada kehilangan kutipan pendapatan pada ketika moratorium dijalankan. Itu merupakan suatu, saya boleh katakan kalau dalam terma ekonomi macam seperti kos melepas lah. Kerana duit itu terpaksa digunakan ataupun diberikan suatu bentuk penangguhan untuk keselesaan para pelanggan. Di pihak bank ada berlaku kerugian. Tapi yang menjadi kerisauan pada pihak bank berkenaan moratorium ini adalah apakah yang akan terjadi selepas moratorium. Sudah tentu kebimbangan kami di pihak bank adalah sekiranya hutang tersebut tidak dapat dibayar, dan ini akan memberi kesan terhadap bagaimana sesuatu akaun ataupun pembayaran itu akan dicatatkan dalam buku pihak bank lah. Maksudnya dengan kata lain akan berlaku NPS sekiranya ia tidak dibayar selepas tarikh moratorium. Itu yang menjadi kebimbangan. Jadi dalam isu kita memperbincangkan moratorium tu, masa itu saya rasa sesi libat urus dan penglibatan pihak bank dan pihak bank negara amat, orang kata, saya kira sesuatu yang boleh saya kira sesuatu yang baiklah, kerana pihak bank bersama-sama cuba menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara, oleh rakyat secara umumnya. Ya, Doktor, beberapa minggu lepas saya sempat melihat temu bual yang dijalankan bersama dengan pakar ekonomi Dr. Muhammad Khalid yang mengatakan sebenarnya golongan kelas pertengahan di negara kita ini semakin terdesak dan mungkin hampir hilang. Pandangan doktor, bagaimana proses moratorium ini dan juga pihak bank boleh memberi bantuan kepada golongan M40 ini, doktor? Okey, bercakap tentang apa yang dikatakan cabaran ekonomi ini memang meluaslah, dan moratorium merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat yang terkesan. Jadi dalam usaha kita untuk memajukan rakyat, untuk memajukan negara, saya kira kita kena melihat isu ini dengan lebih meluas lagi. Maksudnya kita kena gabungkan apakah lagi langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk memperbaiki kedudukan keuangan rakyat, baik dari segi sudut perniagaan, baik dari sudut mereka yang telah kehilangan kerja. Jadi saya kira kita perlu melihat isu ini dalam satu package, bukan kita melihat secara piecemeal lah. Tapi memang saya akui bahawa cabaran ekonomi ini memang sentiasa ada, kerana kita sentiasa melihat situasi seperti income inequality ataupun apa yang dikatakan perbezaan ataupun jurang pendapatan tu sememangnya berlaku.
dan perkara ini berlaku sebelum pandemik lagi. Dan bila berlaku pandemik pula, situasi itu semakin orang kata tu menular. Jadi di situ peranan kerajaan sangat pentinglah. Dan saya kira sisi moratorium ni perlu dilihat sebagai salah satu wadah untuk kita membantu rakyat. Di situ saya katakan tadi, saya selalu katakan tadi pendirian saya, ia sebaik-baiknya adalah bersifat bersasar. Kerana kalau tak bersasar, ialah berlaku maksud saya pembaziran itu maksudnya pihak bank akan terkesan dari sudut kecairannya. Sepatutnya kalau ada lebihan kecairan itu boleh disalurkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Tetapi kalau secara automatik mungkin perkara ini sedikit terjejas. Tapi kalau kita bersasar, maksudnya sumber yang ada tu diberikan, ditumpukan kepada mereka yang bersasar. Jadi ada lebihan dana di situ. Dan dana tersebut boleh disalurkan ke sektor yang lebih baik lagi. Itu maksud saya berlaku pembaziran sekiranya automatik moratorium dilaksanakan. Baiklah. Saya tertarik dengan jawapan doktor mengenai memberikan moratorium pada golongan bersasar. Maknanya dia kiranya macam case to case basis lah ya doktor ya? Ya. Baiklah, kita akan berhenti lihat seketika nak tanya lebih lanjut lagi mengenai moratorium bersasar ini selepas ini di program Tijarah. Jangan ke mana-mana. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah Rancangan Keuangan Islam anda, dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Dr. Afzal Nizam membincangkan tentang moratorium di musim PKP ini. Dan doktor, sebentar tadi dalam perbincangan kita doktor ada mencadangkan agar kita melakukan moratorium bersasar. Ya, ini case to case basis. Namun realitinya kalau kita lihat kadang-kadang banyak pemohon yang ingin memohon moratorium kepada pihak bank melalui beberapa proses yang pada mereka mungkin agak sukar dalam memohon moratorium tersebut. Pandangan doktor bagaimana? Okey, perkara ini mungkin berkisar berkenaan dengan isu pentadbiran, isu operasi lah. Di sini saya rasa pelanggan bank perlu menilailah kecakapan sesuatu pihak bank tersebut, dan mungkin kalau perlu membuat orang kata tu komplain ataupun aduan, ianya perlu dilaksanakanlah melalui saluran-saluran yang betul. Saya kira dengan adanya teknologi, saya kira bila-bila masa saja aduan boleh dilakukan di pihak bank tersebut ataupun boleh pergi saja ke pihak bank negara, dan perkara ini boleh diajukanlah. Maksudnya kalau berlaku kepuasan hati yang tidak dapat diselesaikan. Jadi terdapat beberapa avenues untuk para pelanggan untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak mencapai standard yang diharapkan. Itulah. Doktor, sejauh mana doktor melihatkan bank-bank ini mereka committed dalam memberi bantuan, macam doktor cakap tadi, memberikan moratorium bersasar, case to case basis kepada pelanggan ini? Sebab kadang-kadang banyak juga cerita yang saya dengar terpaksa melalui pelbagai kerana birokrasi ya, dalam perbankan itu sendiri untuk memohon moratorium. Pandangan doktor bagaimana? Okey, kita perlu seimbangkan dengan realitinya lah. Kerana memang pada masa yang sama pihak bank juga agak risau tentang berlakunya kes-kes penipuan, berlaku isu-isu yang mungkin boleh membuka peluang untuk berlaku sesuatu kegiatan yang agak negatif lah. Di situ peranan dokumentasi amat-amat penting, dan dalam keadaan semasa ialah kita risaukan berlakunya penipuan, dan bila berlaku penipuan, dan ini mungkin akan menimbulkan rasa kurang senang di kedua belah pihak, di pihak bank dan juga pihak pelanggan lah. Jadi keperluan dokumentasi itu perlu, orang kata tu sebagai pelanggan kita kena lihat checklist dan pastikan ianya seiring apa yang diperlukan. Dan pihak bank juga sebenarnya tujuannya tak lain bukan untuk dokumentasi ini untuk melindungi kepentingan para pelanggan juga. Kerana dunia sekarang ni kita dihidangkan dengan pelbagai cabaran. Dengan skamernya lah, dengan alam maya punya pelbagai cabaran lah yang perlu dihadapi, dan tujuannya adalah untuk kebaikan para pelanggan. Jadi saya kira
seperti saya katakan tadi, sekiranya situasi itu perlu dibawa ke tengah, saya kira boleh saja diadukanlah kepada pihak yang berkuasa lah. Tapi tujuannya itulah, dokumentasi ini rasa pihak bank sentiasa dipantau oleh pihak bank negara, dan kami juga bertanggungjawab untuk melaporkan setiap aktiviti-aktiviti yang kami jalankan. Jadi dokumentasi itu sebenarnya untuk membantu melancarkan operasi pihak bank sebenarnya. Doktor, kita pun dah masuk ke PKP 3.0 kan. Saya pasti satu bentuk pemudah cara bagi memudahkan proses di antara peminjam dan juga pihak bank ini, dia sudah pun telah nampak lebih jelas kan. Bagaimana pula bentuk pemudah cara yang kita lihat sudah semakin establish bagi membantu pihak bank dan juga pihak peminjam? Okey, saya melihat situasi PKP 1.0 dan seterusnya, bagi saya ia merupakan suatu learning curve lah. Dan pihak bank juga, pihak bank Islam terutamanya, kami pun mempunyai pengkalan data kami sendiri melalui pelanggan-pelanggan yang kami ada, pelanggan-pelanggan yang mengambil moratorium, dan perkara ini akan dipantau. Dan apa yang boleh saya rumuskan, tidak semua sebenarnya yang mahukan moratorium. Hanya sejumlah yang saya kira, satu jumlah yang dikira tidaklah terlalu kecil, tetapi bukanlah terlalu besar. Maksudnya tidak semua yang memilih untuk untuk bermoratorium lah. Tapi pihak bank pula, kami akan memantau dari segi sudut bagaimana akaun ini dibayar dan apakah trendnya. Di situ kami dapat menjangkakan apakah bentuk risiko yang bakal diambil oleh pihak bank, dan ini merupakan suatu maklumat yang akan digunakan oleh pihak bank bagaimana ia harus bergerak pada masa hadapan. Pasal itu kalau kita dapat lihat, pihak bank banyak pun telah mengumumkan pelanjutan moratorium sebelum pengumuman yang dibuatkan oleh pihak kerajaan. Kerana pihak kami sendiri pun dah dengan data yang ada, dengan saya sendiri sebagai tim economics akan memberi advice tentang situasi ekonomi. Jadi pihak bank sentiasa cakna tentang keadaan sekeliling, dan itu amat-amat membantu dalam membuat keputusan kami. Dan ditambah pula dengan polisi ataupun dasar kerajaan yang sangat prihatin mengambil kira situasi keadaan semasa. Doktor, sebelum kita berhenti lihat kan, nak tanya pendapat doktor lah kan, bagaimana sebenarnya bentuk situasi yang kerap berlaku di kalangan peminjam yang memungkinkan mereka untuk memohon moratorium, dan apakah antara jenis-jenis bantuan ataupun kes yang mungkin selalu mereka timbul untuk memohon moratorium ni kepada pihak bank? Saya rasa soalan ini perlu diajukan kepada sahabat-sahabat saya yang handle kes ni lah. Tapi secara umumnya kita akan mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh pihak bank negara dan garis panduan dalaman, dan setiap perkara itu akan diperhalusi mengikut standard-standard yang telah ditetapkan. Ialah apa yang telah diwawarkan bagi mereka B40 memang secara automatik lah. Dan bagi mereka yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, itu merupakan kriteria-kriteria yang standard yang digunakan, dan kami tidak lari daripada apa yang telah diberikan oleh pihak berkuasa dari sudut bagaimana kita melaksanakan moratorium ini. Baiklah doktor, terima kasih. Kita akan berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam program Tijarah. Jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Afzan Nizam, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam, membincangkan tentang moratorium di musim PKP ini. Doktor, jika kita lihat kan dari perspektif keuangan Islam, sebenarnya keuangan Islam itu sendiri dibina atas konsep ihsan, dan inilah masanya yang sesuai untuk institusi perbankan Islam maju ke hadapan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Doktor, bagaimana di pihak Bank Islam Malaysia Berhad sendiri membuat keputusan dalam menghadapi situasi ini? Okey, selain daripada langkah moratorium, langkah seperti R&R ataupun restructuring and rescheduling, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil penjadualan sudah semula lah terhadap akaun-akaun yang terjejas, juga boleh dilakukan. So maksudnya selain daripada moratorium, bagi mereka yang
yang adalah ingin memperbaiki kedudukan keuangan mereka, mereka boleh sahaja datang ke pihak bank dan berbincang apakah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemula keuangan mereka. Dan perkara ini juga saya kira boleh kita libatkan juga dengan institusi seperti AKPK, Agensi Kredit dan Kaunseling AKPK, yang sentiasa membantu. Dia merupakan sebuah agensi di bawah Bank Negara yang membantu para peminjam ataupun pelanggan bank untuk orang kata tu memperbaiki kedudukan keuangan mereka melalui program-program literasi keuangan, melalui program pengurusan hutang. Jadi saya kira seperti saya katakan tadi, moratorium ni hanya salah satu, tetapi sebenarnya ada pelbagai lagi langkah-langkah yang dilaksanakan untuk membantu rakyat. Okey, dalam kerangka bank Islam ataupun Islamic banking atau Islamic finance, pihak bank Islam sendiri pun kalau kita perhatikan apabila pakej rangsangan ekonomi diumumkan pada tahun lalu, salah satu perkara yang diumumkan oleh pihak kerajaan adalah program iTakat, yang mana ia melibatkan institusi zakat dan juga golongan asnaf, dan pihak bank membantu dalam menjayakan program ini untuk memberi pembiayaan kepada asnaf untuk melakukan perniagaan. Jadi itu salah satu perkara yang dilaksanakan. Selain itu kita ada juga inisiatif seperti social finance, keuangan sosial, yang melibatkan program seperti Sadaqah House, program-program berkaitan dengan wakaf tunai dan sebagainya. Jadi itu merupakan kerangka ataupun wadah perjuangan dalam perbankan Islam ataupun keuangan Islam yang bukan sahaja tertumpu kepada pemberian pembiayaan, tetapi mengambil kira tentang usaha untuk memperbaiki jurang pendapatan antara yang miskin dan kaya. Jadi pihak bank Islam dan umumnya pihak institusi perbankan Islam juga terlibat secara langsung dalam hal-hal yang sedemikian rupa. Baiklah. Terakhir doktor, kan nasihat doktor kepada mereka di luar sana dalam tempoh PKP ini yang mungkin risau, terdesak dalam kemelut hutang. Pandangan doktor kepada mereka bagaimana? Bagi saya, pandangan saya dalam hal ini, datanglah berjumpa dengan pihak bank secepat yang mungkin untuk berbincang. Dan kalau perlu berjumpa dengan pihak AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat yang secara percuma. Dan ini seharusnya dapat membantu apakah keputusan yang terbaik yang boleh dilaksanakan bagi memperbaiki kedudukan keuangan kita. Jangan tunggu sampai dah terlambat. Kita perlu orang kata tu bertindak cepat. Jadi saya rasa dengan orang kata tu mengiktiraf apakah masalah yang dihadapi dan bertindak seadanya, itu merupakan langkah yang terbaiklah buat masa ini. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Afzal Nizam di atas kesudian doktor untuk bersama-sama dengan kami dalam program Tijarah ini. Baiklah para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia. Berhad atas segala perkongsian pada malam ini, dan berdasarkan perkongsian doktor sebentar tadi, jelaslah di sini bahawa moratorium merupakan salah satu bentuk bantuan yang dapat membantu masyarakat dalam meringankan beban yang ditanggung ketika pandemik ini, dan bantuan moratorium yang diberikan perlu dimanfaatkan sepenuhnya dengan merancang keuangan dengan lebih teratur bagi membuat persediaan untuk meneruskan pembayaran balik pinjaman di masa akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian, dan sebagai seorang muslim kita haruslah berusaha memastikan bahawa kita dapat melunaskan hutang tersebut selepas kita meminjamnya. Jika tak mampu untuk membayarnya, elakkan berhutang agar kita terhindar daripada ancaman berat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu sahaja, berbelanjalah terhadap perkara yang betul menjadi keperluan, bukannya mengikut nafsu, kerana pembaziran itu tergolong dalam amalan syaitan. Oleh itu, selami dan fahamilah dengan cermat agar kita beroleh kebaikan dan kejayaan bukan hanya untuk diri kita sahaja, tetapi untuk agama kita juga. Sekian dulu dari saya, Hana Ismail, untuk malam ini. Bertemu lagi kita di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan keuangan Islam anda. Assalamualaikum dan selamat malam.